Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Muttaqin? Sihat hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita Jami'ul Ulum wa Al-Hikam pada hari ini. Jadi hari ini kita bincangkan hadis yang mana? Masih ingat lagi? Last week. Okay, last week kita bincang tentang apa? Di sini ada siapa ya dengan saya? Kita ada... Tengoklah kat sini. Tak nampak lah. Siapa yang di sini? Nur Hayati Ahmad. Kita ada Puan Sophia. Kita ada Kak Zah. Puan Razia. Sihat Saza? Ya, Saza sihat. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah saya sihat juga. Baik, jadi hari ini Muslimah kita masuk kepada perbincangan kita yang berikutnya. Ya, dalam hadis kita yang minggu lepas hadis apa? Boleh sesiapa tulis di ruangan komen kita? Kita bincangkan hadis apa minggu lepas? Bab yang keberapa? Bab kita, okey, untuk kita ni kita guna hadis. Hadis yang keberapa? Boleh saya lihat respon daripada jemaah kita di sini jika ada? Kategori 1, 2, 3 dan 4. Ya, betul. Kita bincangkan tentang kategori 1, 2, 3 dan 4. Tapi apakah kategori 1, 2, 3 dan 4 itu? Ya. Baik, beritahu saya kita berada di hadis yang keberapa terlebih dahulu. Jika sesiapa yang ada kitabnya lah. Hadis ke-35. Okey, baik. Hadis 35. Masya Allah, tabarakallah. Okey, hadis 35. Jadi hari ini kita akan sambung perbincangan hadis kita yang ke-35. Hadis kita yang ke-35 ni Muslimah, perbincangannya begitu panjang. Ya, ada pelbagai macam subtopik yang telah dihuraikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau ini. Jadi saya kira perbincangan untuk hadis 35 ini mungkin ia memakan masa berminggu dan beberapa sesi lah untuk kita selesaikan perbincangannya. Kerana kita perlu pergi satu demi satu tentang apa Muslimah? Tentang adab sosial, ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita berada pada hadis kita yang ke-35, ya, bertajuk adab sosial, yang mana kita membincangkan tentang sebuah hadis berkaitan adab-adab, larangan-larangan, ya, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini ketika kita bermuamalah ataupun ketika kita bergaul sesama manusia. Maka di sini kalau kita nak rujuk kepada hadisnya berada di halaman 317. Ya, hadis kita berada di halaman 317. Saya tak tahu nak baca ke tidak hadisnya ni. Dah 2 minggu dah kita baca hadisnya. Boleh rujuklah ya Muslimah berkenaan dengan hadis ini. Jika kita nak hashtag throwback, guna hashtag throwback Ustazah Sakinah ni, ya. Okey, bila kita nak lihat ataupun bila kita nak ulang sedikit apa yang dah kita bincangkan pada minggu lepas, kita menyentuh perbincangan berkenaan dengan hasad, iaitu dengki, yang merupakan intipati yang pertama yang terdapat di dalam hadis ini, iaitu apa kata Nabi? Nabi kata di sini, la tahasadu. Okey, la tahasadu. Itu perbincangan kita yang pertama yang telah kita bincangkan selama 2 minggu berkenaan dengan hasad, dengki.
Ya, jadi sebab tu tadi ada tuliskan di sana ada kategori 1, 2, 3 dan 4. Maksudnya di situ ialah bagaimana orang-orang ataupun bagaimana insan yang kita sebutkan dia sebagai seorang yang pendengki. Jadi ada dengki yang diharamkan, ada dengki yang dibenarkan. Ya, oleh Nabi SAW. So Ustazah pun tak nak bincang panjang lebar berkenaan dengan hal itu. Ya, di sini kita dapati kalau ada di kalangan kita ya yang ingin mengetahui tentang kategori 1, 2, 3 dan 4 itu, bolehlah ya, sila saya jemput saya jemput untuk lihat kepada video-video kita yang lepas. Boleh pergi di Facebook Masjid Al-Muttaqin. Okay, cuba, saya tak tahu, mungkin boleh cari nama saya di situ ataupun pergi ke YouTube Masjid Al-Muttaqin ya untuk refer kembali pada perbincangan hadis yang ke-35 untuk kuliah ini. Baik Okey, seterusnya di sini hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Muslimah. Dalam kitab kita juga menyebutkan perkara yang sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hari ini kita akan pergi kepada poin kita yang kedua di dalam hadis. Jika kita rujuk kembali dalam hadis tadi ya, Muslimah. Untuk poin yang kedua, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini? Pertama, Nabi kata, la tahasadu. Kemudian kita pindah kepada yang kedua, wala tanajashu. Seterusnya Nabi ada sebutkan wala tabaradu dan wala tadabaru. Dan sampai ke akhirnya. Okey. Jadi, kalau kita rujuk pada maksudnya di situ, apakah yang dimaksudkan dengan la tanajashu? Baik, kalau kita kata la tanajashu, rujuk kepada maksud hadis ini, ya, maksudnya ialah saling meminta membeli dengan harga yang tinggi. Bukan tujuan membelinya tetapi menipu. So, itu poin kita yang kedua yang akan kita mulakan perbincangannya pada hari ini. Dan poin itu ya, Muslimah, kalau nak rujuk dalam kitab kita, ia berada pada halaman 321. 321, kita akan bincangkan tentang wala tanajashu. Janganlah kalian saling meminta membeli dengan harga yang tinggi. Cuba rujuk, Muslimah, dalam kitab kita definisi an-najash dan hukumnya. Kita ada satu subtopik yang bertajuk definisi an-najash dan hukumnya, di mana Nabi SAW bersabda, ya, wala tanajashu. Nabi kata begitu. Maksudnya janganlah kalian melakukan an-najash. Jadi apakah yang nak dimaksudkan dengan an-najash di sini sehingga Nabi SAW melarang kita melakukan perbuatan tersebut? Baik, jika kita rujuk dalam perbincangan kitab kita di sini ya, disebutkan begini, Muslimah. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau kata, banyak dari para ulama yang menafsirkan kata an-najshu di sini dengan apa yang terjadi dalam jual beli. Jadi perkataan an-najsh ini dia adalah sesuatu yang berlaku ketika ada orang nak beli barang dan ada orang nak menjual barangannya. Ya, kemudian iaitu dia kata penambahan harga barang yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut. Penambahan harga barang yang sebenarnya tidak ingin dibeli oleh orang tersebut. Baik untuk memberi keuntungan kepada penjual kerana itu akan menambah harga jualnya, atau untuk memudaratkan pembeli dengan meninggikan harga barang terhadapnya. Macam mana, Muslimah? Boleh faham maksudnya? Kalau boleh faham, alhamdulillahirabbil alamin. Okay. So, kita lihat di sini. Bila kita kata an-najash yang Nabi larang, ia adalah satu bentuk penambahan harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak mahu membeli. Saya beri contoh begini. Satu situasi ya, kita ambil satu situasi. Ada orang
yang mana dia ni jual barang. Ada seorang pembeli, dia datang ke kedai itu untuk membeli barang tersebut. Kita kata harga dia dalam maybe $100. Okay, harganya $100. Kemudian dia mula antara penjual dan pembeli, dia mula ada sesi tawar menawar antara satu dan yang lain. Maksudnya dia pembeli ni tak boleh tak kalau saya nak beli dengan harga $89, boleh tak turunkan harganya? Jadi pembeli ni kata tak boleh, harga ni dah 100 dah. Saya dah letak harga murah dah. Kemudian tiba-tiba datang orang B di sini. Dia tak nak beli barang ni. Okay, ingat ya, dia tidak mahu membeli barang ini. Namun kerana dia members kepada orang yang jual barang itu tadi, dia sengaja datang ke kedai itu dan dia nampak orang A tadi sedang tawar kan nak turunkan harga. Dia kata apa? Baju ni sebenarnya harga dia 200 tau. Dia kata gitu. Harga dia 200 tau. Kalau saya memang beli harga dia 200. Kemudian dia kata tak apalah, bagi je saya nak beli harga dia 200. Si A ni dia boleh termakan dengan kata-kata si B. Sedangkan si B tu dia bohong. Harga dia bukan 200 pun. Maybe dia kurang daripada 200. Cuma dia sengaja menaikkan harga barang itu, kononnya kualiti barang tersebut adalah baik untuk membantu memberi keuntungan kepada penjual dan memudaratkan pembeli. Boleh faham ya Muslimah maksudnya di situ? Dia sengaja naikkan harga itu supaya pembeli tadi dia bersetuju untuk beli. Okey, jadi di sini ada berlakunya penipuan. Yang mana B tadi dia sengaja menaikkan harga tersebut untuk menipu si pembeli. Namun dalam hal ini ia memberi keuntungan kepada penjual. Betul tak? Dia membantu si penjual tadi agar dapatlah jual barang dia. Sedangkan bukan begitu pun. He just action, konon-konon dia pun datang nak beli barang dan sebagainya. Jadi ini kita maksudkan dengan an-najash. Ya, satu bentuk jual beli yang mana ada penipuan kepada pembeli tadi. Pembeli tadi tak tahu pun, dia just macam kata, mungkin betul lah kan, sebab dia pun tak tahu mungkin betul agaknya harganya 200 ke apa kan. Jadi dah dia kata harga tu 100, tak apalah beli saja kan. Ataupun mungkin dia kata harga ni 150 tau, dah jadi 100 kan, okey lah, boleh lah beli. Kalau awak tak nak beli, tak apa saya beli. Macam gitu kan dia kata, bukannya senang nak dapat barang ni. Dia pun create lah apa-apa perkataan untuk menunjukkan bahawa harga barang itu sebenarnya adalah tinggi, tapi tidak. Maka sebab itu, perkara ini dia boleh memudaratkan kepada pembeli. Mungkin pembeli, dia memang nak sangat membeli barang tersebut. Tapi kerana harganya dinaikkan, yang mana dia tak mampu untuk mendapatkannya dengan harga yang sedemikian. Lalu dia pun tak jadi beli. Okay, jadi ini kita panggil sebagai an-najash yang memudaratkan pembeli. Namun, ia memberikan keuntungan kepada penjual. Yang mana ada campur tangan daripada pihak yang ketiga. Pihak ketiga inilah yang melakukan an-najash tadi untuk membantu pihak penjual tadi agar barangannya terjual. Kerana apa? Sengaja menaikkan barangan itu bukan tujuan untuk membeli tetapi sengaja untuk menipu. Okay, so ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, kerana apa? Si pembeli itu dia memang tak tahu harganya adalah sekian-sekian, jadi di situ kita kata ada berlakunya penipuan. Kerana sengaja nak memberikan keuntungan kepada pihak penjual. Jadi disebutkan dalam kitab kita di sini Ibnu Abi Aufa berkata, orang yang melakukan najash adalah orang yang memakan harta riba dan seorang pengkhianat, disebut begitu. Manakala Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, para ulama telah ijma' bahawa orang yang melakukannya
adalah orang yang bermaksiat kepada Allah apabila dia mengetahui adanya larangan tentang hal itu. Jadi kalau kita dah tahu perkara itu tak boleh, maka kita tidak seharusnya melakukan hal yang sedemikian kerana ia boleh memudaratkan kepada si pembeli itu tadi. Kerana kita hanya berpakat dengan penjual. Mungkin penjual kata, nanti kau datang kalau kau singgah-singgah kedai aku kan, kalau kau nampak ada orang nak beli barang kat kedai aku ni, kau sengaja kau cakap lah barang ni harga gini-gini, jadi dia beli. So ini benda yang berlaku kesepakatan hanya pada kedua belah, hanya pada pihak yang melakukan an-najash itu dengan penjual. Pembeli dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. So sebab itu kita kata adanya unsur penipuan di dalam transaksi jual beli ini. Dan Nabi SAW melarang melakukan hal yang sedemikian. Jadi kita sebagai teman itu tadi, adakah seharusnya kita membantu kawan kita itu tadi semata-mata untuk melariskan jualan atau pembarangan yang ada di kedai dia? Maka di sini kita tak boleh untuk melibatkan diri kita dalam hal yang sedemikian kerana itu adalah larangan daripada Nabi SAW. Mungkin teman kita yang tadi yang si penjual itu dia tidak mengetahui, maka ini adalah tanggungjawab kita untuk beritahu pada dia, aku tak boleh buat macam itu lah, takkan aku nak tolong kau buat benda gini, benda ni Nabi larang apa, kan kau tertipu dah orang tu, kan tak baik kita buat. Mungkin dia perlukan barang tersebut, tapi sebab kita dua orang kita buat pakat belakang dia, akhirnya dia tak beli barang itu ataupun dia terpaksa keluar duit lebih. Kerana apa? Kerana dia nak beli satu barang yang harganya bukan sedemikian. Ini adalah tanggungjawab kita untuk beritahu kepada teman kita agar jangan buat perkara yang sedemikian semata-mata untuk jual barang kita. Okey, jadi saya harap hal itu jelas. Tentang perkataan an-najash itu tadi yang Nabi kata apa? Wala tanajashu. Baik muslimah, kita berpindah kepada perkataan yang berikutnya. Kita dah settle, kita dah selesai bincang tentang perkataan wala tanajashu yang Nabi SAW larang kita untuk lakukan ketika kita memiliki atau ketika kita bergaul sesama manusia, berkomunikasi sesama manusia di dunia ini. Jadi kita ada satu lagi poin, yakni poin yang ketiga, yang mana bagi saya ia berkait rapat dengan poin kita yang pertama, iaitu wala tahasadu. Dan di sini Nabi menggunakan perkataan wala tabaghadu. Di dalam hadis itu tadi, apa yang Nabi SAW ucapkan? Nabi kata, ada orang cakap di sini dah lama tak dengar perkataan action. Action. Kak Lina, untuk maaf saya baru sempat baca. Di situ action yelah, ramai orang suka action ni sekarang ni, action sakit, action itu action ini kan, so tak elok action ni, tipu namanya tu. Okey, baik. So kita lihat di sini perkataan wala tabaghadu dalam hadis Nabi ini berada pada poin yang ketiga. Pertama, saya ingatkan kembali muslimah, pertama Nabi sebut apa? Wala tahasadu. Okey, kedua tadi yang baru kita bincangkan wala tanajashu. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga Nabi sebutkan wala tabaghadu. Maksudnya janganlah kalian saling membenci. Jadi di sini Nabi kata begini, lihat muslimah pada halaman kita yang ke-321, masih lagi pada halaman yang sama, kemudian kita akan berpindah kepada halaman yang berikutnya iaitu halaman 322 bagi mensyarahkan perkataan ini. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya, beliau menjelaskan begini. Beliau kata, Nabi SAW melarang kaum muslimin saling membenci satu sama lain. Bukan kerana Allah, iaitu saling membenci satu sama lain, yang mana kita benci itu bukan kerana Allah. Tapi kalau kita benci kerana Allah, itu dibenarkan. Namun sekarang ini kita nak fokus kepada satu bentuk kebencian yang ada dalam hati kita, yang kita benci itu bukan kerana Allah. Yang mana disebutkan di sini, tetapi demi memperturutkan hawa nafsu. Demi memperturutkan hawa nafsu. Dan hal itu kerana Allah telah menjadikan kaum muslimin bersaudara. Kenapa di sini Nabi SAW kita saling membenci antara satu dan yang lain?
Pertama ya muslimah, kita perlu faham. Kita dan saudara kita ini sesama muslim di situ, Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan kita antara satu dan yang lain sebagai saudara. Namun, bila ada kebencian antara kita, persaudaraan tersebut ia akan bertukar menjadi apa? Permusuhan. Maka sebab itu Nabi SAW larang untuk kita saling membenci antara satu dan yang lain. Jadi di sini dijelaskan kepada kita ya, kita terus pergi kepada muka surat yang berikutnya iaitu 322. Dan orang-orang yang bersaudara adalah orang yang saling mencintai satu sama lain. Bila kita mengaku seseorang sebagai saudara kita, bolehkah kita ada kebencian? Tidak. Kebencian yang ada dalam sebuah persaudaraan, ia tidak mengiratkan. Bahkan kebencian itu, ia memburukkan tali persaudaraan yang ada sesama manusia. Kerana apa? Ia terbina di atas dasar ataupun di atas rasa kebencian. Maka persaudaraan tidak boleh tumbuh dengan mekarnya yang dihiasi dengan penuh kasih sayang apabila ada kebencian pada dasarnya ataupun pada base-nya itu tadi. Maka bila kita kata ia bersaudara, bila kita kata di situ adanya persaudaraan, ia perlu dibajai dengan kasih sayang. Ya, maka sebab itu dia kata sini adalah orang-orang yang saling mencintai antara satu dan yang lain. Dan tidak saling membenci. Ya, dan tidak saling membenci. Maka atas sebab itu kita lihat di sini. Apa yang dimaksudkan pada perkataan la tabaghadu itu tadi, ada dua poin penting yang perlu kita faham. Iaitu di sini ya muslimah, kita lihat begini. Bila Nabi kata la tabaghadu di dalam hadis itu tadi, maksudnya pertama yang kita faham, Nabi larang kita saling membenci antara satu dan yang lain. Dalam masa yang sama, untuk perkataan la tanajashu itu tadi ialah satu perintah. Ya, Nabi perintahkan kepada kita agar apa? Agar saling mencintai antara satu dan yang lain. Okey, so kita ada dua. Ya, larangan saling membenci dan juga perintah. Perintah untuk apa? Agar kita saling mencintai antara satu dan yang lain. Baik, maka di sini kita lihat. Bila ada dua maksud yang terkandung di dalam perkataan itu tadi. Perkataan apa muslimah? Perkataan la tabaghadu. Iaitu janganlah kalian saling membenci. Maka di sini kita dapati ada dua maksudnya. Larangan saling membenci antara satu dan yang lain dan perintah agar saling mencintai. Apabila kita ada dua maksud di sini, maknanya perbincangan kita akan lebih menjurus kepada kedua-duanya. Kita tidak akan fokus kepada benci saja. Okey, tapi kita juga akan fokus kepada saling mencintai antara satu dan yang lain. Sebab itu di sini muslimah, bila kita lihat dalam perbincangan kitab kita, ya, kalau kita lihat kepada perkataan yang berikutnya, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ketika beliau mensyarahkan perkataan ini, beliau datangkan kepada kita dengan satu solusi. Bagaimana kita boleh menghindarkan diri kita daripada rasa benci antara satu dan yang lain. Dan ia merupakan satu peringatan yang tegas daripada Nabi SAW agar kita benar-benar menjadi orang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis itu. Ya, kerana apa? Begini muslimah. Nabi SAW pesan kepada kita. Bila kita terapkan kasih sayang di dalam hati ini, itu adalah tanda kita orang yang beriman kepada Allah. Sebab itu penting kita keluarkan rasa kebencian dalam hati kita. Ya, kerana Nabi sebut begini muslimah. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, Nabi kata begini,
Walladhi nafsi biyadi. Ya, dalam kitab kita ada perkataan walladhi nafsi biyadi. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Nabi sebutkan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman. Bolehkah kita masuk ke dalam syurga Allah jika kita tidak beriman kepada Allah? Di sini Nabi kata apa? Tidak. Kalau kita nak masuk syurga Allah, pastikan kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Okey, pastikan sedemikian. Kemudian Nabi kata apa? Nabi seterusnya kata begini. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidaklah dipanggil sebagai seorang yang beriman sehingga kalian saling menyayangi. Okay, sehingga kalian saling mencintai antara satu dan yang lain. Lalu Nabi SAW tanya kepada para sahabat, mahukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang mana jika kalian mengerjakannya, kalian akan saling menyayangi? Iaitu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Lalu Nabi SAW pun memberitahu kepada kita. Apa yang Nabi beritahu? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka itu akan menyebabkan kalian saling menyayangi antara satu dan yang lain. Ini kita panggil sebagai antara sebab boleh kita ni sesama Muslim boleh ada kasih sayang dalam hati kita. Tapi ya Muslimah, saya nak ingatkan, apa yang Nabi SAW sebutkan ini, ia tidak semestinya hanya berpada kepada sesama Muslim. Ya, so kita pun jangan, Nabi suruh kita dengan sesama Muslim, kalau non-Muslim tak apa, kita boleh benci dia. No, saya nak kata no, no and no. Okay, jangan salah faham pula ya. Sebab kita tidak pernah melihat contoh Nabi SAW ketika baginda bermuamalah dengan non-Muslim, baginda letakkan kebencian. Tidak ada contoh yang begitu ya dalam kehidupan baginda. Nabi tak pernah tunjukkan sedemikian. Dalam keadaan Nabi bermuamalah, ya, ada hubungan sosial dengan mereka yang non-Muslim di Madinah ataupun di luar Madinah. Tidak ada keadaan-keadaan yang kita dapati Nabi meletakkan ataupun Nabi mengajar kita supaya kita membenci sesama yang bukan Muslim. Tidak. Nabi tak ajar begitu. Walaupun kita kata dalam hadis ni Nabi kata kita dengan sesama Muslim, betul. Tetapi banyak contoh-contoh lain yang boleh kita dapati. Yang mana bukan terdapat dalam hadis ini yang membuktikan baginda SAW sentiasa berlaku baik, sentiasa berbuat baik kepada orang yang bukan Muslim. Jadi di sini jangan salah faham dengan hadis ini. Ya, sehingga kita bermuamalah dengan orang yang bukan Muslim penuh kebencian pula. Itu bukan cara kita Muslimah. Jadi kalau kita ada jiran yang non-Muslim, kalau kita ada kawan yang non-Muslim, ia merupakan satu tanggungjawab kita juga. Ya, untuk meletakkan rasa kasih kita kepada mereka. Untuk mengukuhkan hubungan, kita panggil hubungan kejiranan, hubungan persahabatan, hubungan kita panggil kawan kan antara kita dan mereka. So kita kadang-kadang masalah juga kita ni Muslimah. Bila kita memahami satu teks hadis dengan fahaman secara tekstual sahaja. Ya, maknanya kita faham teks itu sahaja, lalu kita pun dengan diorang ni tak payah, kita kena lebihkan orang Islam je, orang ni tak payah kan. So di sini tidak, Nabi tidak ajarkan sedemikian. Dalam banyak hadis baginda ataupun dalam banyak pelakon baginda kita dapati, baginda meraihkan mereka yang non-Muslim. Tak pernah pun kita dapati Nabi menghina ataupun Nabi memperlekehkan, tidak. Bahkan kalau masih ingat lagi ya, contoh yang pernah saya berikan, kalau ada yang menyakiti baginda, baginda tetap memberikan satu layanan yang baik. Ya, dengan cara baginda sendiri.
untuk menunjukkan kepada kita masih lagi perlu adanya kasih sayang antara kita dan orang di sekitar kita. Ya, jadi saya harap perkara itu jelas. So jangan kita baca hadis ni kita kata, oh maknanya kita dengan orang tu tak payah, kita sama kita je kan. Kalau kita nampak orang tu tak payah. Tak ada juga macam tu. Kan tak ada maknanya tak payah kita. Kan kadang kita ni tak payah. Apa yang benda tak payah ya? Kita mesti nak cakap payah tu dalam makna kita mesti ada rasa. Okey? Saling hormat menghormati, saling kasih mengasihi sesama manusia, sesama makhluk. Hatta kan kalau kita lihat dalam perbincangan-perbincangan lain, hatta dengan binatang pun ya, banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi perintahkan kepada kita untuk ada rasa ihsan. Jika dengan binatang, betul tak? Jika dengan binatang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita ada rasa ihsan, apatah lagi dengan sesama manusia. Apatah lagi kita sesama manusia. Tak kira lah apa keturunannya, apa agamanya, apa warnanya, tak kira. Keihsanan itu, maknanya kita panggil sebagai kasih sayang itu, perlu wujud dalam hati kita. Supaya apa? Tidak ada rasa kebencian dalam jiwa kita. Okey, baik. Seterusnya muslimah, kita lihat di sini. Jadi, bila kita ni nak mengukuhkan hubungan sesama kita, pertama sekali yang perlu kita lakukan ialah sebarkan salam itu. Sama ada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenali. Betul tak? Kita ni kadang-kadang nak beri salam pun pada orang yang kita kenal je, tu masalah juga kita ni. Kita tak kenal lah, kita buat bodoh je kan. Dalam lift, naik lift kan mungkin jumpa cik jiran atas ke apa kan, nampak Assalamualaikum cik, kan jangan tanya kenal ke kita ni nak beri salam lah, tak payah kita tanya sedemikian. Alhamdulillah ada orang beri salam pada kita kan, kita pun jawab Waalaikumsalam kan, ataupun kalau dia tak beri salam pada kita, kita beri salam pada dia. Begitulah keadaannya. Kita pun jangan pelik lah, dia jadi satu budaya yang pelik kan, bila kita ada orang yang beri salam kepada kita. Betul tak? Kita duduk di bus stop, tiba-tiba ada seorang muslimah tu datang jumpa kita kan, beri salam pada kita. Kita tengok dia atas bawah, siapa dia ni, kenal ke tak, kat mana aku jumpa, macam pernah aku lihat tapi di mana macam itu kan, macam pernah aku lihat tapi di mana. Tak perlulah kita cakap begitu kan, mungkin pernah jumpa tapi wallahualam di mana. Tapi kalau tak pernah jumpa pun salah ke orang tu beri salam pada kita? So tugas kita jawab je lah. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Muslimah kita kan beri salam pada kita, jawab je Waalaikumsalam warahmatullah. Di situ kita kata adalah kita panggil sebagai persaudaraan kan. Mungkin mula-mula berbual, kita panggil ia sebagai satu permulaan untuk kita memulakan komunikasi antara satu dan yang lain. Sebab macam kita pun kalau kita nak tanya sesuatu, kita pergi satu tempat, tiba-tiba kita tak ada orang yang kita boleh kita kenal. Kemudian kita nampak ada orang Islam ke apa, kita pun mula takkan tiba-tiba nak tanya, saya nak tanya Dia tak mula begitu. Kita kan mula-mula ya, kita kata, Assalamualaikum, boleh saya tanya? Dia akan mula sedemikian. Baru orang tu macam, dengar Assalamualaikum ya, macam, dia baru ada keprihatinannya di sana. So yang kita panggil sebagai adab. Yang kita panggil nak menghubungkan. Sebab tu Nabi kata dia ada kasih sayang kan. Macam mana nak sebarkan kasih sayang itu, nak saling kasih mengasihi, macam mana kita nak mulakan hubungan tersebut dengan beri salam. Tapi jangan beri salam yang macam orang-orang nak menggatal dekat bawah blok tu kan. Betul tak? Faham tak maksud saya? Saya saja nampak orang perempuan tiba-tiba beri salam kan. Assalamualaikum. Hai. Kalau tak jawab dosa. Itu benda-benda yang tidak, kita kata tak termasuk lah dalam hal ini. Itu memang sengaja. Sengaja untuk nak cakap permusuhan, tak juga, sengaja nak mengusik lah di situ, tak seharusnya berlaku. Menggunakan perkataan ini sengaja-sengaja untuk mengacau orang lain, mengganggu orang lain. Itu tidak. Itu bukan yang diajarkan oleh Nabi, tapi ini betul-betul keadaannya yang mana kita kata Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk kita lakukan supaya ada kekuatan persaudaraan antara satu dan yang lain. Jadi jangan disalahgunakan juga perkataan Assalamualaikum ataupun ucapan Assalamualaikum di sini. Kan bagi orang lelaki untuk mengurat orang perempuan ataupun orang perempuan nak mengurat orang lelaki. Adakah orang perempuan tanya
beri salam pada orang lelaki. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kalau tak jawab dosa, ada ke macam itu? Saya tak tahulah ya kalau ada muslimah yang buat sedemikian. Wallahu a'lam bisawab. Tapi tak malu ke muslimah tu ya? Hai. Pelik benda kita manusia sekarang ni ya. Kalau adalah begitu keadaannya. Tapi bolehkah kita menggunakan ucapan-ucapan itu tadi? Dengan kata lain untuk mengganggu keharmonian, mengusik orang lain, itu tidak. Itu bukan dimaksudkan oleh Nabi. Tetapi ucapan ini ya digunakan itu Assalamualaikum itu tadi ataupun kita nak sebarkan salam itu tadi, ia dengan satu tujuan-tujuan yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Bukan tujuan-tujuan yang ada udang di sebalik ni. Okey, saya harap faham ya tentang hadis ini. Baik, seterusnya muslimah, kita lihat pada perenggan kita yang berikutnya di situ. Dan Allah telah mengharamkan kepada orang-orang mukmin apa-apa yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan apa-apa perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita hidup dalam keadaan yang aman, harmoni, tidak ada sebarang permusuhan. Jadi sebab itu setiap perbuatan yang boleh menyumbang kepada permusuhan dan kebencian, Allah Subhanahu Wa Taala haramkan perbuatan tersebut dan Allah larang untuk kita lakukan. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Ya muslimah boleh rujuk. Surah Al-Maidah ayat 91. Apa suka sangat tu Kak Nisa. Ketawa sampai tergolek-golek di situ saya lihat. Ya Allah. Hai. Kak Zah pun sama. Suka pasal apa tu? Geli hati sangat dia sampai tergolek-golek dengan jubah dia dekat situ. Okey. Okey, baik. Kita lihat di sini ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan perbuatan-perbuatan yang boleh menyumbang kepada al-adawah wal baghdha. Di situ saya underlinekan ya perkataannya supaya jelas kepada kita. Kenapa Allah haramkan perbuatan tersebut? Kerana ia boleh menyumbang kepada al-adawa wal baghdha, iaitu ia boleh menyumbang kepada permusuhan dan kebencian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Allah kata di sini ya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan arak, kan? Minum arak itu haram, betul tak? Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kita berjudi. Kenapa arak dan judi itu diharamkan? Kerana minum arak ia boleh bawa kepada kebencian dan permusuhan. Perjudian juga begitu. Bayangkan orang yang minum arak. Dia minum arak, kemudian dia bawa kereta. Dalam keadaan dia yang tak sedar itu tadi, lalu dia langgar orang lain. Bila dia langgar orang lain, ia menyebabkan kematian. Dan hal itu, ia menimbulkan kebencian dalam hati ahli keluarganya kepada diri dia. Aku benci kau biasalah ya, drama sikit lah ya muslimah pagi-pagi ni. Engkau yang sebab engkau mabuk, engkau bunuh anak aku. Ni kebencian kita kata. Kau bunuh anak aku sebab engkau mabuk. Siapa suruh kau minum bir? Siapa suruh kau minum arak? Kau tegur todi tu kan, kenapa suruh kau minum? Akhirnya apa kau langgar anak aku mati katak kat tengah jalan ni. Kita marah orang tu. Dia menimbulkan kebencian, ia menimbulkan permusuhan. Sampai kita rasa, kalau ahli keluarga itu mungkin ibu dia, mungkin ayah dia kan tak boleh terima. Tak boleh terima, aku benci kau, musuh. Dia bukan menyebabkan musuh kepada orang itu saja. Ada orang yang mana bila dia dah musuh dengan orang tu, ahli keluarga, keturunan kau pun aku musuh. Just demikian. Dia kata kau jangan baik-baik dengan orang tu. Sebab dia kan, kau jangan baik.
dengan isteri dia ke, jangan baik dengan anak dia. Aku tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab dia tu, sebab laki dia, anak kita mati. Dia menyebabkan begini. Walaupun seharusnya tidak bolehlah begitu kan. Okay? Kalau kita tak suka orang tu sajalah, jangan terlibatkan keturunan dia. Tapi ada orang yang begitu. Kerana ini adalah yang sebab tu Allah kata apa tadi? Dia adalah sesuatu yang mana syaitan kan nak kita ada permusuhan di situ. Syaitan sengaja cocok kita bila dah berlaku peristiwa-peristiwa itu tadi kan, agar kita jadi orang yang tidak tenang, kita jadi orang yang bermusuh, jadi orang yang menjadi menyebarkan kebencian antara satu dan yang lain kerana insiden tersebut. Yang mana ia bermula ataupun kita kata ia berpunca, faktornya apa? Minum arak itu tadi. Sama juga dengan perjudian ni muslimah. Orang yang melibatkan dirinya dalam perjudian, dia kalah dalam perjudian dia. Bagaimana kondisi diri dia? Adakah dia bahagia? Tidak. Dia mula berhutang, dia ketagih kan dengan judi tadi kan. Dia mula berhutang, dia nak judi lagi. Tapi apa dia buat? Dia hutang dengan orang lain. Lalu dia di situlah timbul banyak masalah. Akhirnya menjadi kebencian di kalangan anak-anak. Tak suka dengan ayah. Kenapa ayah aku kaki judi? Sebab dia tak ada duit lah, dia pukul mak aku. Ini kita panggil sebagai al-baghdha yang timbul di dalam community. Yang timbul ataupun yang ada dalam masyarakat. Kerana apa? Ia berpunca daripada minum arak dan berjudi. Sebab itu Allah larang perbuatan tersebut. Allah larang kita minum arak, Allah larang kita berjudi. Dan perbuatan-perbuatan lainlah. Kalau kita lihat zina, kenapa Allah larang zina? Kerana ia boleh menimbulkan kebencian dan permusuhan. Bayangkan, berlaku zina. Saya nak bagi contoh. Bila berlaku perzinaan, kan antara dua orang, itu mestilah dua orang zina ni berlaku antara lelaki dan wanita. Kemudian wanita itu dia pun mengandung di luar nikah. Ahli keluarga lelaki dan wanita ni bergaduh. Kenapa minta dipertanggungjawab? Anak awak kena bertanggungjawab apa yang dia lakukan untuk anak saya. Bergaduh, bermusuh, boleh timbul kes pembunuhan dan sebagainya, tak puas hati. Kerana apa? Zina tu tadi. Dia menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. Dan yang penting, ia menimbulkan permusuhan. Macam saya kata tadi, ia akan menyebabkan kita putus persaudaraan antara kita dan orang itu kerana perbuatan-perbuatan haram tersebut. Jadi ini sebabnya kenapa Allah larang kita buat perkara-perkara yang haram. Kerana perkara-perkara yang haram ia boleh menimbulkan permusuhan dan kebencian antara satu dan yang lain. Tapi kalau kita bersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan haram itu tadi, tidak lain yang timbul antara kita sesama manusia ini adalah kasih sayang. Ini kita panggil sebagai hikmahnya kenapa Allah larang kita buat perkara-perkara yang haram. Kerana apa? Kita nak kehidupan kita yang hidup di atas muka bumi ini penuh dengan kasih sayang, harmoni, aman, damai, tidak ada sebarang permusuhan. Ya, tidak ada sebarang permusuhan. Jadi di sini, sebab itu, Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, kenapa kita perlu jaga persaudaraan ini, ya, dengan penuh kasih sayang itu tadi. Sehingga Allah larang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan rosaknya kasih sayang. Yang akhirnya kita menjadi orang yang saling bermusuh antara satu dan yang lain. Kerana ia adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Nikmat ini perlu dijaga dengan baik. Nikmat ini, ia adalah nikmat yang mana Allah berikan kepada kita sebagai seorang yang beriman, ya, agar ia dalam perkataan ini digunakan fa'allafa baina qulubikum, ya, fa'allafa baina qulubikum. Maksudnya ialah
ia merupakan satu bentuk untuk menyatukan hati kita. Cuba Muslimah, rujuk dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Dalam kitab kita juga ada ya, pada perenggan yang terakhir di muka surat 322. Dalam perenggan itu disebutkan begini, dan Allah juga mencurahkan anugerah kepada hamba-hambanya dengan mempersatukan hati mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Kalau di dalam slide kita ya, dalam di skrin yang saya paparkan di sini, saya ambil ayat ini daripada permulaan ayatnya. Iaitu Allah kata, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, iaitu agama Islam kita ini. Wala tafarraqu. Allah pesan kepada kita, janganlah kita jadi hamba Allah yang bercerai-berai. Wadhkuru, okey. Dalam kitab kita bermula dengan wadhkuru. Okey? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan kenanglah, itu ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Dia begini Muslimah. Kalau nak lebih faham tentang ayat ini, kita kata gini. Semasa zaman jahiliyah, itu sebelum kedatangan Islam, masyarakat, ya, hubungan masyarakat pada masa itu, ia lebih banyak berlandaskan kepada asabiyah. Asabiyah tahu tak? Maksud macam saya kata dalam bahasa Melayu. Kita panggil semangat kesukuan, semangat kebangsaan kan. Kita-kita je. Okay, kita-kita je. Kalau ada sesiapa yang musuh dengan grup kita, kita akan serang. Ini permusuhan. Kalau ada apa-apa problem kan, walaupun kita ni tak ada kena-mengena, tapi kerana dia dalam grup kita, dia dalam kumpulan kita, dalam keturunan kita, kita akan turut bermusuh dengan dia. Itu yang berlaku sebelum kedatangan agama Islam, yang berlaku pada semasa jahiliyah. Jadi kalau contoh grup A dengan grup B. Grup A, salah seorang di kalangan grup A ini, dia tiba-tiba dia bergaduh dengan salah seorang di kalangan grup B. Jadi grup B kata, apa ni? Dia buat jahat pada grup kita. Kita buat jahat pada grup dia. So mereka ni akan ada sifat yang begitu. Ini semasa jahiliyah. Okey, semasa jahiliyah begitu. Namun setelah kedatangan Islam, Nabi SAW, Allah angkat baginda sebagai Nabi dan Rasul. Memperkenalkan kepada mereka dengan agama Islam. Antara yang diajarkan dalam agama kita ialah kasih sayang. Sebab itu tidak ada beza bila Nabi SAW datang membawa agama Islam. Tidak ada beza antara seorang tuan dan juga hamba melainkan takwanya. Seorang hamba perlu mendapatkan, walaupun dia hamba ya pada masa itu, mereka perlu mendapatkan, kita panggil layanan yang baik daripada seorang tuan yang memilikinya. Pekerja kan perlu mendapatkan layanan yang baik daripada majikan. Mereka yang memiliki, kita panggil mungkin di situ keturunan yang tak berapa nak hebat sangat daripada keturunan orang lain, perlu mendapat layanan baik. Tak boleh, dia keturunan gitulah, aku tak nak. Kita ni keturunan yang bagus-bagus, keturunan kita hebat. Dengan orang sedemikian, tak boleh. Kita pun pandang rendah kepada dia. Agama kita tidak mengajarkan sedemikian. Kerana apa? Agama kita mengajarkan hubungan ukhuwah antara satu dan yang lain. Yang akhirnya Allah kata di dalam ayat ini, ya Muslimah, Allah kata fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bila agama Islam datang, Nabi SAW menyebarkan dakwah Islam kepada mereka. Apa yang berlaku? Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dalam nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu, dengan nikmat Islam tersebut, orang-orang Islam yang bersaudara.
Jadi sebab itu, kita perlu jaga nikmat Islam yang ada dalam diri kita ini dan juga menjaga nikmat persaudaraan yang ada ketika kita menganut ataupun ketika kita menjadi seorang Muslim. Kerana apa? Ia menyatukan sesama kita. Yang mana pada asalnya hubungan masyarakat pada masa itu ia lebih kepada hubungan asabiyah, hubungan yang merasakan kita lebih hebat daripada engkau. Hubungan yang mana merendahkan orang yang tidak hebat. Tetapi kerana datangnya agama Islam mengajarkan kepada masyarakat pada masa itu dengan erti persaudaraan. Itulah yang kita bawa hingga ke hari ini, Muslimah. Ya, itulah yang kita bawa, yang kita pegang hingga ke hari ini, yang kita nak letakkan dalam diri kita supaya tidak berlakunya permusuhan antara satu dan yang lain. Sebab itu, ya, kalau kita rujuk kepada perengan kita yang berikutnya, apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali untuk beliau kuatkan penerangan beliau yang beliau datangkan dengan ayat Al-Quran ini? Beliau kata begini, dan untuk makna inilah, maknanya oleh kerana itulah, ya, Allah mengharamkan namimah. Apa maksud namimah? Adu domba. Allah haramkan kita merosakkan hubungan antara satu dan yang lain. Yang mana kita lakukan dengan perbuatan mengadu domba. Boleh faham ya Muslimah maksud namimah di sini, adu domba? Ialah kita merosakkan hubungan antara satu dan yang lain. Di sini, kalau saya nak jelaskan bagaimana berlakunya adu domba itu, kita merosakkan hubungan persaudaraan antara dua orang. Kita pergi kepada orang A, kita kata apa? Si B tu kan, dia kata hidung kau sengit. Kita kata gitu pada dia. Kau jangan percaya sangatlah dengan si B tu. Padahal A dengan B ni, Masya Allah Tabarakallah, ada hubungan persahabatan yang begitu kukuh, yang begitu baik sekali. Tapi kita sengaja nak rosakkan hubungan persahabatan antara A dan B. Lalu kita kata kepada A, kau tahu tak, B tu kan sebenarnya dia tak baik dengan kau tau. Depan kau je dia baik. Dia kata belakang kau, dia kata dengan aku, dia kata hidung kau sengit, dia kata macamlah kau tu bagus sangat. Dia kutuk kau berbakul-bakul. Kau bukannya tahu, aku tahu tau belakang kau je. Padahal si B tu tak ada cakap pun macam tu. B tu tak ada cakap pun begitu. Jadi A bila dengar, dia dah terasa hati. Betul tak? Kita dengar, kan kalau betul kita dengar, orang cakap gitu, tak baiknya cakap macam ini. Aku ingatkan dia ikhlas kawan dengan aku. Kita macam tu. Kita jadi rasa tak baiknya. Kita rasa sedih dalam hati ni. Kemudian, orang tadi, dia pergi kepada B. Dia pergi kepada B, dia kata apa? Kau kawan dengan si A tu Aku tengok kau baik dengan A tu Kau hati-hati tau dengan dia. Hari tu kan dia cakap dengan aku kan. Dia kata, engkau ni main-main bomo. Kan tu fitnah tak baik Padahal A tak cakap macam gitu. A tak ada cakap pun macam gitu. Kan? Lepas tu kan si A tu kata engkau tu memang sengaja nak rapat-rapat dengan dia. Apa? Sebab dia tu famous. Dia kan Instagram. Famous kan. Jadi kalau kau dapat-dapat dengan dia nanti kan dia pun bagus juga. Padahal A tak ada cakap begitu pun. Ini kita panggil sebagai adu domba. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil sebagai namimah. An-namimah, perbuatan yang merosakkan antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ya, ini adalah perbuatan yang dilarang. Kerana apa? Ia boleh menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan. Ialah orang tak kita Muslimah. Kan kalau saya dengar orang cakap saya gitu pun saya macam, kau ajar. Kau ajar dia tu. Aku dah baik-baik dengan dia, belakang aku cakap gini pula, biadab. Gitu. Kita akan cakap gitu tau. Ini manusia biasa ya. Kita kata biadab betul lah si dek tu. Alamak, orang baik dengan dia. Aku kawan dengan dia, ikhlas kerana Allah. Macam gitu pula dia cakap aku jaga dia. Itu bentuk permusuhan betul tak? B pula kata, kau ajar si Sakinah tu. Ada cakap aku gini-gini. Aku tak ada pun main bomo, cakap aku main bomo fitnah aku Bukankah itu menimbulkan permusuhan antara satu dan yang lain? Betul tak? Akhirnya, daripada
kita kata orang itu A dan B dia saling kasih mengasihi, akhirnya bermusuh, akhirnya mereka itu saling membenci antara satu dan yang lain. Ini perbuatan namimah yang Nabi larang. Nabi panggil ia sebagai al-adahu. Al-adahu iaitu Nabi kata apa kepada para sahabat, hendaklah kalian ini aku kabarkan ataupun kalian hati-hati, ya mafhumnya di sini hadisnya. Nabi kata hendaklah kalian berhati-hati dengan al-adahu. Iaitu al-adahu ialah Nabi kata an-namimah, satu perbuatan adu domba yang boleh merosakkan hubungan sesama manusia. Al-adahu kalau kita rujuk dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi ketika beliau menjelaskan perkataan al-adahu untuk hadis itu, beliau kata apa? Ia adalah satu perbuatan al-fahish, al-ghalizut tahrim. Perbuatan kita panggil perbuatan yang keji, perbuatan yang berat, itu perbuatan yang besar dan juga ia adalah perbuatan yang haram. Antara sebabnya kenapa kita panggil ia sebagai perbuatan al-fahish, perbuatan yang keji, perbuatan yang berat, perbuatan yang haram, kerana ia menimbulkan permusuhan dan kerana ia menjadikan sesama kita ada rasa benci antara satu dan yang lain. Sebab itu, an-namimah itu tadi adalah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Ya, ia diharamkan dalam agama kita. Jangan sesekali kita jadi orang yang sedemikian. Kita panggil apa? Batu api. Okey? Batu api. Jangan jadi orang yang begitu. Ia merosakkan hubungan sesama manusia. Bahkan ada di kalangan ulama yang mengatakan an-namimah ini dia lebih dahsyat daripada sihir. Kalau sihir ni kita nak pisahkan antara satu dan yang lain, dia lambat muslimah. Tapi kalau an-namimah cepat je. Hari ni kita cakap, esok lusa dah jadi. Tapi kalau sihir, dia berlaku sedikit demi sedikit untuk menjarakkan hubungan antara satu orang, antara dua orang ni kan, dia sedikit demi sedikit. Dia lambat, makan masa. Tapi kalau an-namimah ni, kenapa dia lebih dahsyat daripada sihir? Sebab kita cakap hari ni, orang tu dah, dia dah rasa dah goyang dah. Kan? Dia cakap hari ni, esok ataupun malam ni, tak boleh tidur, dah timbul rasa benci, dah timbul rasa geram dalam hati dia. Tapi kalau sihir tak. Sihir tu orang tu tak perasan. Ya, orang tu tak perasan berlaku sedemikian. Tetapi namimah dahsyat. Kerana ia berlaku sekelip mata, cok, kita cakap je terus dia jadi. Sebab dia terus masuk dalam hati kita, terus jadi bermusuh, terus jadi benci. Okey? Jadi di sini sebab kerana kita ni nak elakkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan permusuhan. Ya, sebab kita nak elakkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan permusuhan. Maka di sini muslimah, ada satu rukhsah ataupun satu perintah lah kita panggil ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita agar kita menjadi insan yang mendamaikan antara kedua pihak yang saling berselisih faham. Kalau kita jadi orang yang sedemikian, itu baik. Tapi kalau kita jadi orang yang merenggangkan, memusuhkan, kan, menjadi orang yang menjadi punca permusuhan antara dua orang, itu haram, itu tidak baik. Tetapi kalau kita usaha untuk jadi seorang muslimah yang merapatkan hubungan yang renggang, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Sebab itu muslimah, rujuk pada surah An-Nisa ayat yang ke-114. Apa kata Allah dalam ayat ini? Allah kata la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Okey, aw islahin bainan nas. Allah kata di situ, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Maknanya pada perbuatan, pada ucapan-ucapan kita ni muslimah, ada banyak yang tak baik ucapan kita ni. Antaranya namimah tu lah ya tadi. Okey, ada banyak ucapan-ucapan yang tidak baik. Tetapi ada pengecualian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk kita ni jadi orang yang banyak cakap. Ya, apa dia? Antaranya di sini Allah kata illa man amara bi sadaqatin, melainkan kalau kita jadi seorang muslimah yang sentiasa mengajar orang untuk jadi orang yang bersedekah.
au ma'rufin, ataupun kita suruh orang lain untuk buat perkara-perkara yang baik, au islahin bainan nas, atau kita mendamaikan di antara manusia. Kan sebab tu tadi saya kata kita digalakkan, kita diperintahkan oleh Allah agar kita jadi orang yang mendamaikan antara kedua belah pihak yang bermusuh. Itu adalah perkara yang terbaik yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslimah. Bukan menjadi seorang muslimah yang merenggangkan antara seorang muslimah dengan seorang muslimah yang lain. Ataupun menjadi seorang muslimah yang merenggangkan hubungan suami isteri contohnya. Ya, itu bukan. Kita panggil orang yang memiliki tanda-tanda keimanan pada dirinya sebagaimana yang dah kita bincangkan pada hadis tadi. Kalau kita betul nak masuk syurga ni muslimah, dan kalau betul kita nak jadi seorang yang benar-benar beriman yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah itu tadi, jadi seorang muslimah yang berusaha untuk membantu rakan kita, jadi insan yang saling berkasih sayang, jadi insan yang jauh daripada permusuhan, bukan jadi seorang muslimah yang mana lebih menggalakkan permusuhan, jadi muslimah yang batu api, jadi muslimah yang nak merosakkan hubungan antara satu dan yang lain. Itu bukan sifat ahli syurga kalau begitulah cara kita. Namun kalau betul kita nak memiliki seorang muslimah yang ada sifat-sifat ataupun ciri-ciri ahli syurga itu tadi, tugas kita sekarang ini bila kita lihat ada orang yang berselisih faham di kalangan kita, di kalangan orang yang rapat lah, di kalangan insan-insan yang kita sayang, maka tugas kita ialah untuk islah, untuk kita mendamaikan antara kedua belah pihak itu tadi. Sebab itu Allah kata di sini, dalam ayat ini, Allah kata begini muslimah, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Sesiapa yang melakukan perbuatan dengan maksud mencari keredaan Allah, jika kita jadi seorang muslimah yang membaikkan antara kedua orang itu tadi, kerana kita buat itu bukan sebab kita nak nama, bukan kita nak orang kata kita ni baik, bukan sebab kita nak orang kata kita ni orang yang hebat kerana boleh menyatukan kedua belah pihak. Bukan begitu. Tapi kerana kita nak mendapatkan keredaan Allah. Iaitu kita buat ikhlas kerana Allah. Kita nak supaya adanya orang yang saling berkasih sayang. Itu kerana Allah. Allah kata apa? Kami akan beri kepada orang ini dengan pahala yang besar. Allah akan berikan ganjaran dengan pahala yang besar kepada mereka yang berusaha untuk menyatukan antara pihak-pihak yang bertelagah ataupun antara pihak-pihak yang berselisih faham itu tadi. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, ya, hadis yang sahih, Nabi menyebutkan begini muslimah. Nabi letakkan perbuatan ini sebagai antara perbuatan ataupun antara usaha kita yang paling utama darjatnya jika kalau nak dibandingkan dengan solat, puasa dan bersedekah. Nabi kata begini, dalam kitab kita ada ya hadisnya di perenggan yang terakhir itu pada muka surat 323. Saya nak jadikan hadis ini sebagai hadis kita yang terakhir untuk menutupi perbincangan kita berkenaan dengan jangan saling membenci ini. Nabi kata begini muslimah, ala ukhbirukum bi afdala min darajati salati wasyami wassadaqah. Mahukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari darjat puasa, salat dan sedekah? Jadi apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka kata ya, tentu ya wahai Rasulullah. Qala islahu zatil baini wa fasadu zatil bainil haliqah. Nabi kata apa? Mendamaikan antara orang yang sedang berselisih. Ini dipanggil sebagai sesuatu yang darjatnya antara, saya kata sebab kita ada banyak amal perbuatan lah ya muslimah yang kita boleh kata setanding bahkan lebih baik. So di sini saya nak kata ia adalah antara, supaya kita tak lihat ini sahaja perbuatannya, tapi ini adalah antaranya untuk menjadi satu motivasi bagi diri kita agar kita nak jadi muslimah yang sentiasa membaikkan antara kedua belah pihak. Jadi Nabi kata apa? Perbuatan itu ialah bila kita nak
mendamaikan orang yang sedang berselisih faham. Kerana rosaknya orang yang berselisih faham itu tadi adalah seperti rosaknya seorang yang pencukur, iaitu mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan. Kerana apa? Ia boleh menyumbang kepada permusuhan. Orang yang ada rasa benci dalam hatinya, orang yang ada rasa musuh dalam hatinya, ia boleh memindahkan dirinya kepada satu rasa yang dah kita bincangkan di awal perbincangan kita untuk hadis ini, iaitu hasad. Hasad ia bermula daripada kebencian. Jangan lupa itu, muslimah. Bagaimana hasad tersebut boleh ada dalam hati kita, bagaimana dengki, iri, kan, ia boleh ada dalam hati kita, bermula daripada kebencian. Al-baghdha, ia bermula daripada kebencian. Bila dah ada benci dalam hati kita, ia akan buat kita jadi rasa hasad. Bila ada rasa hasad dalam hati kita, di situ kita akan mula melakukan perbuatan-perbuatan lain yang mencukur agama kita. Apa maksud perbuatan yang mencukur agama kita? Yang merosakkan agama kita kerana kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Kita hilangkan nikmat seseorang. Kita ambil nikmat yang ada pada diri dia. Kita merosakkan maruah diri dia. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang mencukur agama kita. Sebab itu Nabi kata orang yang ada perselisihan faham ini, mereka boleh jadi orang yang rosak. Maka tugas kita, ya, bila kita nampak mungkin di kalangan members kita lah, kan, kawan yang kita sayang, tiba-tiba daripada orang mula-mula baik, tiba-tiba bukan musuh lah, kita kata ada berlakunya perselisihan faham. Akhirnya, dah kau jangan cakap lah nama dia, aku tak nak dengar lah. Kan kadang-kadang betul tak kita kawan-kawan gitu kan, kau jangan cakap nama dia lah, aku tak dengar. Kita pun boleh, bukankah dulu bukan main lagi ya, ambil selfie je, wah, best friend, till jannah, tiba-tiba je, tiba-tiba kita dengar apa, kau jangan sebut nama dia lah, aku tak boleh dengar nama dia. Kita terperanjat. Asal pula tiba gitu? Dulu bukan main lagi travel sama-sama, sekarang dah tak boleh dengar nama dah. Kita ada tanggungjawab, muslimah, untuk membaikkan dua orang sahabat yang berselisih faham itu tadi. Supaya apa? Tidak berlaku hal-hal yang boleh merosakkan mereka berdua. Ya, jadi tugas kita sekarang ni, muslimah, yang jauh kita dekatkan, yang dekat makin kita dekatkan. Itu tugas kita. Supaya apa? Kita menjunjung perintah Nabi itu tadi, agar kita tidak jadi seorang muslimah yang saling membenci antara satu dan yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ada soalan yang ingin diajukan, saya persilakan. Mungkin saya boleh ambil satu sahaja soalan. Ya, memandangkan masa pun saya rasa macam tak mengizinkan je. Tapi boleh kita cuba. Kita ambil satu sahaja soalan yang mungkin ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, muslimah ada soalannya? Faham, Ustazah, terima kasih. Ya, Alhamdulillah Kak Nisa faham di situ. Ini contoh-contoh yang Ustazah beri sangat baik dalam kehidupan. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zah. Mudah-mudahannya untuk saya juga. Terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmunya. Ya, terima kasih juga Miss Ni Kak Som. Kita ada Umi Salehah. Ya, Umi Salehah. Wa iyak. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih juga kepada staf Masjid Al-Muttaqin. Ya, Alhamdulillah. Ya, berjuang juga kita ni belakang tabir dan di depan tabir. Okay. Dua-dua lah ya. Staf Masjid Muttaqin dan penceramah, kedua-duanya juga berjuang untuk meneruskan kuliah-kuliah kita secara online ni. InsyaAllah, tabarakallah. Okey, baik, saya kira kita tidak ada sebarang persoalan yang ingin diajukan, ya, muslimah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Ya, Alhamdulillah. Apa dia terasa bagai dipukul ombak, Ustazah. Ya, ni bukan ombak rindu ya, Umi Salehah. Okay. Terasa bagai dipukul ombak, Ustazah. Mudah-mudahan lah apa yang kita kongsikan pada hari ini ialah untuk
saya nak beritahu gini ya Muslimah, setiap contoh, setiap apa-apa yang saya sebutkan ya, dia akan balik sini dulu. Dia akan pergi sini dulu. Maknanya saya nak diri saya jadi begitu. Maksudnya bila Nabi kata jadi orang yang saling mendamaikan antara satu dan yang lain, ia adalah nasihat untuk diri saya terlebih utamanya. Okay, sebelum ia pergi ke luar sana. So itulah tugas kita. Jadi apa-apa contoh saya mohon, kalau kita di kalangannya mudah-mudahan ya, terasa yang ingin membaik, pulihkan diri kita. Bukan terasa yang kata, so ni sindir aku ke tak? Saya tak sindir sesiapa. Okay, saya tak sindir sesiapa. Tapi contoh itu saya berikan apa yang berlaku di hadapan mata kita, apa yang berlaku di sekitar kita. Supaya apa Muslimah kita jadi seorang Muslimah yang berusaha untuk mendidik diri kita, saya ya juga terutamanya, ke arah yang lebih salihah. Okay, baik, itu sahaja saya rasa perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita ikuti kuliah-kuliah yang dianjurkan di Masjid Al-Muttaqin. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.